Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah pagi ini kita akan bersiaran kuliah subuh, InsyaAllah. Okey, so kita nak mulakan hari ini pembacaan kita punya perbincangan kita kuliah subuh kita pagi ini. Saya nak bawa satu tajuk yang mana kita akan membincangkan tentang kisah Nabi Yusha' bin Nun menundukkan ataupun menahan matahari daripada berjalan. Ini disebutkan dalam hadis, direkodkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan juga tapi hari ini kita punya silibus kita punya rujukan kita nak pakai Riyadhus Salihin Al-Imam Nawawi, yang mana Imam Nawawi membawakan hadis ini di dalam bab, dalam bab keempat, bab sidqi. So kita nak mula, kita nak ambil hadis yang nombor Al-Khamis, hadis yang kelima, perbincangan tentang kisah tersebut. Bab sidqi, dalam bab sidq, kebenaran, kejujuran, hadis yang kelima. Ini dibawa oleh Al-Imam Nawawi. Kalau siapa yang ada kitab Riyadhus Salihin boleh buka bab yang keempat. Dalam bab yang keempat, hadis yang nombor 5, surat 62. Ataupun siapa yang ada apps dekat dalam depa punya Play Store Riyadhus Salihin, buka bab yang keempat, hadis yang kelima, insya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, hadis riwayat dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullahi wasallamuhu alaihim, faqala liqaumihi la yatba'ni rajulun malakun bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma baina biha. Saya baca satu-satu, saya bagi terjemahan dia, kena pegang dekat sikit jauh tak nampak. Okey. Nabi sebut, berkata Nabi pada satu hari, berkata Nabi, ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullahi wasallamuhu alaihim. Maka hadis ni bila Abu Hurairah riwayat daripada Nabi, sebut sampai kepada Nabi, dia jadi dia marfu' kepada Nabi. Nabi sendiri sebut. Baik. Nabi sendiri ceritakan cerita ini. Satu hari satu orang Nabi daripada Nabi-Nabi yang lain, iaitu Nabi yang sebelum Rasulullah SAW, dia nak keluar kempen peperangan, bawa kempen peperangan, bawa umat dia lah, bawa kaum dia. Nabi ni Nabi apa? Dia disebut dalam syarah, dalam Al-Imam Suyuti sebut, yang direkodkan dalam Dalilul Falihin, mengatakan bahawasanya Nabi tersebut adalah Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun ini dalam Quran tak sebut dengan nama, tapi disebut dia ini sebagai murid kepada Nabi Musa. Okey, perang ni perang nak pergi mana? Di dalam Quran ataupun di dalam tafsir, di dalam syarah hadis, semua sepakat mengatakan perang ini berlaku di Baitul Maqdis, perang Baitul Maqdis. Tetapi di dalam Bible sebut perang ini adalah perang Jericho, dekat Jericho, lebih kurang dekat lah tempat dia. Okey, kawasan yang sama juga. Tapi perang Baitul Maqdis, kita telah faham sebelum ini bahawasanya memang kaum Bani Israel, kalau kita bagi kronologi dia, kaum Bani Israel sebelumnya berada di Baitul Maqdis, kan. Lepas tu berpindah ramai-ramai ke Mesir zaman Nabi Yusuf. Kemudian di Mesir itu lama kelamaan menjadi hamba, menjadi kaum yang dihina, menjadi kaum yang dipukul dan sebagainya. Akhirnya Nabi Musa lah yang mengeluarkan Bani Israel daripada Mesir. Kita dah baca dah sirah Laut Terbelah tu. Itu proses depa keluar daripada daripada Mesir. Kemudian selepas depa keluar daripada Laut Merah itu, dalam Quran sebut wajawazna lal bahr, ketika mana depa telah diselamatkan daripada lautan itu, fa'atau ila qaumi ya'buduna ala asnam, mereka melewati satu kaum, perkampungan kaum yang menyembah berhala. Maka mereka berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, buatkan kami satu Tuhan kama lahu alihah, seperti mana Tuhan mereka itu. Mereka nak tengok berhala. Itu proses, itu cerita yang panjang. Saya rasa tuan-tuan pun dah tahu dah cerita tu.
depa banyak kali engkar Nabi Musa. Dalam Quran sebut Allah Taala lindung depa, bagi depa man dan salwa, semua proses macam nilah. Sampailah depa ini melawan Tuhan, depa tak mau pergi perang. Bila Nabi Musa kata kita nak masuk Baitul Maqdis ni, tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, kataballahu alaikum ni, dijanjikan Allah kepada kamu ni. Masuklah, tapi kita kena perang sikit lah dengan kaum Jabbarin ni. Tapi tak payah perang pun. Kata Nabi Musa, Allah Ta'ala dah janji kemenangan. Iza dakhaltum, kamu masuk saja, kamu akan menang, kata Nabi Musa. Tapi apa jawapan mereka kepada Nabi Musa? Mereka kata, apa sebut dalam Quran? Pergi, izhab anta warabuk. Pergilah kamu berperang dengan Tuhan kamu. Izhab anta warabuk faqatila. Nahnu hahuna qa'idun. Kamu wahai Musa jangan ajak kami perang. Kalau kamu nak perang, kamu pergi perang dengan Tuhan kamu. Lawanlah dengan orang Jabbarin, kaum Jabbar dekat Palestin itu. Kami tak mau lawan. Kami takut. Dan Nabi Musa kata, jomlah, orang Israel ni tidak ada tanah. Semua bangsa dah ada tanah atas dunia. Orang Israel saja tidak ada tanah. Tuhan dah janji untuk orang Israel ni Baitul Maqdis. Tapi kita jangan salah faham lah. Israel yang beriman lah. Hari ini yang mewarisi keimanan itu orang Islam. Sebab tu kita berhak ke atas tanah tersebut. Okay? Bukan lagi mereka. Baik. Dia tak mau. Sebab masa Tuhan bagi, dia tak mau. Tuhan suruh masuk, tak mau. Tak mau. Bahkan mereka itu disumpah dengan ayat mereka sendiri yang Tuhan rakamkan dalam Quran. Dengan kalimat dan lidah mereka sendiri. Dia bersumpah. Dia berkata apa? Kami tidak akan masuk. Lan nudkhilaha abada. Kami tak mau masuk selama-lamanya. Tanah Baitul Maqdis ni, Palestin ini. Kami tak mau perang. Kami takut. So, mereka memang tak dapat tanah tu. Mereka tidak akan dapat tanah tu. Sebab itulah Sultan Abdul Hamid kedua memahami konteks ini. Sebab itulah ketika mana Israel ataupun orang pemuda Yahudi datang kepada kerajaan Uthmaniyah minta nak beli tanah tersebut, tanah Baitul Maqdis. Sultan Abdul Hamid kedua tak mau jual, bahkan usir mereka keluar. Sebab hampa sendiri, nenek moyang hampa sendiri dulu yang tak mau masuk. Sekarang pasal apa? Tergeh-geh nak masuk. Kan? Bahkan mereka tidak layak memasukinya. Dulu tak mau. Siap kata kat Nabi Musa lagi, izhab anta wa rabuk, hampir perang dengan Tuhan hang lah. Jangan ajak kami. Setelah Tuhan menyelamatkan mereka daripada kekejaman Firaun di Mesir, Tuhan belahkan laut untuk mereka, selamatkan mereka, berikan mereka makanan daripada syurga. Suruh pi perang, itu pun dalam jaminan akan menang. Tak mau pi. Dah lah tak mau pergi. Kata pula, lan nudkhilaha abada, kami takkan masuk Baitul Maqdis selama-lamanya. Hari ni tergeh-geh nak masuk. No? Hari ni tergeh-geh nak masuk. Dan claim mereka punya. Ini perangai bangsa Israel. So, kita dah tahu sirah antara raja yang dapat, ataupun khalifah, ataupun raja yang dapat membuka Baitul Maqdis, menyelamatkan Baitul Maqdis untuk orang Islam. Pertamanya Sayyidina Umar. Kita dah bincang dah dalam sirah bulan Ramadan dulu. Kemudian tidak lain dan tidak bukan dalam perang salib kedua, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita dah bincang juga sebelum-sebelum ni dalam siri-siri saya sebelum ini. Tetapi kita nak kena tahu siapakah lelaki pertama yang membuka Baitul Maqdis kembali untuk orang beriman. Lelaki itulah Nabi Yusha' bin Nun. Ialah dibuka untuk Bani Israel, tetapi Bani Israel yang beriman ketika itu bermaksud mewakili kita lah yang beriman Islam hari ini. So, yang membuka tanah itu untuk orang beriman kepada Allah, the first man yang membebaskan Baitul Maqdis untuk bagi pihak penganut agama Allah, orang beriman, lelaki itu adalah Yusha' bin Nun. Peperangan itulah peperangan yang sangat bersejarah yang akan kita bicarakan pada hari ini dalam hadis ini. Okay, baik. Maka Nabi SAW sebut, maka satu hari Nabi Yusha' bin Nun ini, anak murid Nabi Musa ni, setelah Nabi Musa tak berjaya membawa mereka masuk ke Baitul Maqdis, sampaikan ketika itu mereka sesat di lembah Tih selama beberapa tahun kan. Kemudian Nabi Harun pun tak boleh buat masuk. Datang Nabi Yusha' yang sesudah itu dilantik menjadi Nabi, berjaya untuk kempen bagi masuk. Berjaya untuk kempen bagi masuk. Nanti dia ada perbincangan lagi tentang Allahumma salli ala Muhammad, Jalut, tentang Jalut dan sebagainya. Saya akan pilih lagi cerita tu nanti, jangan risau. Persoalan tentang Baitul Maqdis ni menarik. Jalut juga berjaya membawa masuk. Nanti kita akan bincang lagi. So, ini kita dalam konteks perbincangan tentang Nabi Yusha', zaman selepas Nabi Harun. Baik, tapi dia sempat jumpa Nabi Harun dan Nabi Musa lah, sebab dia yang ikut Nabi Musa pergi cari Nabi Khidir tu kan. Baik. So, saya sambung lah.
Maka Nabi Yusha panggil lah semua Bani Israel, orang lelaki ni berkumpul untuk nak kempen peperangan. Kita nak bergerak menuju ke Baitul Maqdis yang tak jauh mana dah. Sepan tu ya. Selama tu mereka sesat berkumpul kat daerah tu ya. Tinggal nak masuk ya. So Nabi Yusha ataupun dalam Bible sebut Joshua, he managed to kumpulkan lelaki-lelaki Bani Israel ni untuk satu kekuatan armada untuk masuk ke Baitul Maqdis dan memerangi peperangan. Okey, baik. Faqala liqaumihi, berkatalah dia kepada kaumnya itu, la yatba'ni rajulun malakun bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma baina biha. Bila semua dah berkumpul depan dia tu, maka Nabi Yusha kata, sesiapa yang baru kahwin, sesiapa yang ada isteri, tetapi dalam, kalau kita terjemah secara kalimat ni, dia disebut macam rajulun malakun bud'a imra'atin, barang siapa yang memiliki kemaluan wanita. Dalam kataan, dalam istilah apa, terjemahan lughah dia macam tu lah. Tapi maksudnya apa? Orang yang baru kahwin. Kalau kita tengok dalam syarah di dalam Dalilul Falihin disebutkan makna perkataan ini adalah orang yang baru kahwin. Nabi Yusha ni bagi tahu dekat panggil semua tentera berkumpul, maka Nabi Yusha kata yang pertama, sesiapa yang baru kahwin, wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma baina biha, yang baru kahwin, yang halal untuk melakukan perhubungan dengan isteri mereka tetapi tak sempat lagi ataupun tak puas lagi ataupun baru kahwin, rambut duk basah lagi, maka kata Nabi Yusha, la yatba'ni, jangan ikut perang ni. Okay, jangan ikut perang ni, kata Nabi Yusha. Yang pertama, ingat siapa hak baru kahwin yang tak selesai lagi, tak puas lagi dan sebagainya, baru orang tak pengantin baru ni, darah manis orang kata, jangan ikut. Sebab kalau dia ada hasrat, sebut dalam ni kata apa, wa huwa yuridu ayyan yabniya biha wa lamma baina biha, yang dia ada hasrat tetapi tak puas lagi, jangan ikut aku. Baik. Kemudian yang kedua kata Nabi Yusha, wala ahadun bana buyutan wa lam yarfa' suqufaha, dan untuk orang-orang yang sedang membina rumah mereka, walam yarfa' tidak salah matan yang saya, wala ahadun bana buyutan, dan kepada sesiapa di antara kalian, yang pertama tadi yang mengantin baru, yang kedua ini wala ahadun, dan juga kepada bana buyutan, orang yang membina rumah, lam yarfa' suqufaha, dan tidak, yang belum sempat membina atapnya ataupun bumbungnya. Suqufaha, dhamir itu kembali kepada buyutan tadi itulah, alamat isim tu. Maka sesiapa yang membina rumahnya tetapi tak siap lagi projek rumah dia, bumbung tak dan buat lagi, jangan ikut, kata Nabi Yusha. Lam yatba'ni, jangan ikut saya, jangan ikut aku, kata Nabi Yusha. So kedua dah golongan yang tak boleh ikut ni. Yang pertama, golongan yang baru lepas kahwin, tak ada puas lagi. Yang kedua, orang yang sedang buat rumah, yang rumah dia tak siap projek habis lagi, atap tak buh lagi. Lam yarfa' suqufaha, yang belum dirikan lagi atapnya, jangan ikut. Okey, baik, ada lagi tak? Yang ketiga kata Nabi Yusha, wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantaziru auladaha, dan kepada sesiapa yang membeli unta ataupun ishtari ni belilah, tapi dalam istilah hadis ni yang kita faham maknanya yang possess, yang ada, yang baru beli macam tu. Tetapi dia beli apa ni? Ghanaman au khalifatin. Khalifat bermakna kalau kita khalifat ni perkataan yang kalau bagi kita orang-orang yang bukan kata awami, bukan kata orang awam, kadang-kadang orang yang tahu bahasa Arab pun kemungkinan dia tak apa nak clear, sebab ini terkandung juga di dalam, kalau kita buka dalam yang atas tu, tuan-tuan nampak nihayah fi gharibil hadis, kitab nihayah gharibil hadis, kitab yang menerangkan perkataan-perkataan gharib dalam hadis, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Asir, menerangkan menerangkan perkataan khalifat.
khalifat, menerangkan juga kepada orang Arab. Bermaksud perkataan ini orang yang betul-betul pandai dia tahu. Tapi yang orang-orang macam kita ni ataupun orang yang sekadar tahu basic-basic Arab ni dia tak tahu. Mungkin dengan khalifat ni macam khalifah dan sebagainya. Tetapi khalifat bermakna kat sini diterangkan di dalam Nihayah fi Gharibil Hadis dengan tak selesai Jami'ul Usul pun ada juga disebutkan khalifat bermakna bi fathil kha mu'jamah wa kasril lam. Jadi khalifat sebab dia fathah kha kasrah lam. Jam'u khalifat, jam'u khalifah. Wahya naqatun alhamil. Ya, diterangkan dalam ni. Wahya an-naqatu alhamil. Iaitulah naqah. Naqah ni apa? Unta alhamil. Unta yang sedang mengandung. Itu khalifat maksudnya. Sebab tu saya kata kadang-kadang kita tahu maksud dia dalam bahasa Melayu, bahasa Arab dah, tetapi maksud di sudut konteks itu kita tak faham. Yang menyebabkan kadang-kadang kita jadi salah faham hadis. Itu yang kita nak kena clear betul-betul. Sebab tu pentingnya untuk kita belajar dengar syarah dia, tengok syarahan dia. Bukan sekadar kita beli yang matan, kita baca yang matan, kita tengok yang terjemah, terus kita rasa oh macam ni. Kita risau kalau dia yang directly tak apa. Tapi kita takut ada gharib, perkataan-perkataan yang takut kita salah faham kot lain. Jadi di situlah datangnya syarah untuk menerangkan balik. Kita pun tahu dalam Sahih Bukhari ada Umdatul Qari yang mensyarahkan Sahih Bukhari. Sahih Muslim juga ada syarah yang begitu terkenal dan hebat. Maka kita kena tengok syarah baru kita faham. So kita faham kat sini khalifat bermaksud wahaya naqatul alhamil, unta yang hamil. So kata Nabi Yeshua wahwa yantazirul auladaha, barang sesiapa yang, for those who possess any pregnant camels. Macam tu boleh tak? Saya terjemah macam tu. Sesiapa yang baru memiliki unta betina yang hamil. Kalau hamil takkan unta jantan kan. Sesiapa yang sedang memiliki unta betina yang hamil, yantaziru auladiha, dan kamu memang ada hasrat duk tunggu dia beranak ni, maka kata Nabi Yeshua, la yatba'ni, jangan ikut aku juga. So kita clear kat sini 3 golongan yang disingkirkan oleh Nabi Yeshua, jangan ikut perang ni. Iaitu yang pertama, orang yang baru kahwin dan belum puas dengan isterinya. Yang kedua, orang yang sedang membina rumah mereka dan belum sempat mendirikan atap mereka. Dan yang ketiga, orang yang punya binatang ternakan. Sebab disebut kat sini ghanam juga, binatang ternakan, dan binatang mereka itu sedang hamil dan sedang menunggu hari, maka jangan ikut juga perang ni. So 3 ni. Dalam ketiga-tiga ini yang disingkirkan, apa yang sedang Nabi Yeshua ajak kita, apa yang Rasulullah SAW ajak kita berdasarkan hadis ini, for those who have any unfinished business, don't follow into a war. Barang siapa yang ada masalah yang tak selesai, unfinished business ni, any unfinished business, dalam istilah dunia kaunseling, unfinished business sangat bahaya. Dia menyebabkan orang tak lalu makan, dia menyebabkan orang tidur tak lena, dia menyebabkan orang tidak ada fokus dalam pekerjaan. Ini orang yang, for those yang ada perkara yang tak selesai lah, unfinished business ni. Maksud, siapa-siapa yang dalam kepala dia ada benda yang belum selesai, sama ada di sudut nafsu dia, sama ada di sudut harta dia, sama ada di sudut binatang ternakan dia, jangan ikut perang ni. Nanti awak tak fokus, awak akan menyebabkan kelemahan kepada tentera kita dan akan menyebabkan terkorbannya para tentera yang lain. Ataupun bila awak tidak selesai masalah awak lagi, tak settle lagi problem awak di rumah, awak turun ke medan perang, takut awak ada any other intention, niat yang lain pula dan sebagainya. Risau yang tu berlaku, maka singkirkan siap-siap golongan ini. Okay. Ini juga yang dibuat oleh Talut, Raja Talut kan. Tuan-tuan baca dalam sirah, dalam Quran, dalam surah Baqarah, bagaimana Raja Talut yang singkirkan orang yang minum air sungai tu kan. Nanti kita akan sampai tajuk tu nanti insya-Allah. Tapi masa proses saringan itu memang ada. Proses saringan oleh seorang komander dalam nak memilih orang perang itu memang ada saringan dia. Kita pun tahu sirah Sultan Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Sultan Al-Fatih. Kan dia pilih kan, tentera dia siapa yang semayang tak tinggal, siapa yang solat tahajud, siapa yang sebagainya kan. Maka seorang dia pilih.
proses saringan untuk tentera itu ada. Yang pertama. Yang keduanya, hadis ini juga nak mengajak kita bahawasanya di dalam pertempuran, bila kita mewakili tentera Islam, tentera orang beriman, kuantiti tak penting, kualiti penting. Sedangkan kalaulah Nabi Yosua memikirkan kuantiti, tak kira lah siapa pun nak join, janji ramai kita pergi buat ramai lah. Tapi tidak, yang penting adalah kualiti tentera yang ikut tu. Sebab kalau kuantiti kita ramai, tetapi dalam tentera kita itu ada ramai yang dalam kepala duk teringat bini di rumah, dalam kepala duk teringat masalah tak settle lagi buat rumah, dalam kepala duk teringat tak settle lagi ni untuk aku nak beranak itu, nak pergi hantar hospital swasta ke kerajaan ni, GL ni nak ambil mana ni, syurun mana pakai, tak selesai. Maka takut dia tak fokus, disebabkan dia lalai dan abai pada tugas dan posisi dia, menyebabkan membuka pintu-pintu kelemahan kepada tentera, akhirnya sahabat-sahabat lain yang akan mati. So, orang yang tak selesai lagi bisnes, lain hari boleh lah. Hari Sabtu half day, hari Ahad cuti. Kalau nak pergi serang juga, hari Senin boleh lah. Macam tu lah. Balik dulu. Bagi orang yang betul-betul ever ready ni dulu. So, tuan-tuan jelas dalam hadis ni, 3 orang golongan ini tak boleh ikut perang. Nabi Yosua kelas siap-siap. Sort siap-siap. You KIV dulu. Next perang boleh ikut lah. Kali ni jangan lagi. Sebab you had an unfinished business. Awak ada masalah yang belum selesai. Okay. Bukan kerana mereka ni berdosa ke salah, tidak. Tak berdosa pun kahwin, tak berdosa pun buat rumah. Tetapi awak ada benda-benda yang belum selesai, jangan ikut. Ini yang para pemimpin hari ini dalam bidang pekerjaan, dalam bidang apa pun kena take note juga. Kadang-kadang kita ada staff bawahan kita yang ada unfinished business. Ada anak yang tak sihat di rumah ke, ada masalah yang kita tak tahu, tak selesai apa ke, yang menyebabkan kadang-kadang fokus dia terganggu ke. Kita kena memahami juga. Sebab di dalam perjuangan, orang yang terlibat dalam perkara-perkara yang tidak selesai dalam hidup dia, dia memang tak boleh fokus. Dia memang tak boleh fokus. Di dalam ilmu kaunseling, kita ada dilatih bagaimana untuk kita deal dengan orang-orang yang mengalami masalah unfinished business ini. Dalam teori psikoanalitik, segmen Freud, pendekatan yang dia bawa itu di sudut Islam kita tak apa nak pakai lah, sebab dia pakai hypnotize and so on lah. Tapi kita ada kaunseling perspektif Islam yang dalam nak mendepani golongan yang tidak selesai masalah dia ini, bagaimana ada. Okey, baik, saya sambung. Faraza, dan mereka pun pilih perang. Saya mata ni kena tengok dekat sikit. Fadana minal qaryah salatal asri aw qariban min dhalik. Dan mereka pun bila masuk perang tu di dalam satu qaryah, dalam satu kawasan kampung itu, duduk tengah perang tu, dalam syarah sebut, hadis dalam matan tak sebut. Perang itu berlangsung pada hari Jumaat. Okay. Hari Sabtu, Yaumus Sabt, hari Sabtu adalah hari yang diharamkan Bani Israel untuk buat benda-benda perang-perang ni, tak boleh. Turun pergi mengai ikan di laut pun tak boleh. Hari Sabtu, daripada syariat mereka lah. So, waktu ketika itu ditentukan saat lagi tenggelam saja matahari, saat lagi dikira masuk hari yang baru kan. Kita pun begitu kan. Sebab tu kita takbir raya 30 Ramadan tu kita bermula waktu lepas maghrib, kita dah takbir dah. Pasal dah masuk raya dah. Sebab tu malam tu tarawih tak ada dah. Sebab itu kita bukan lagi Ramadan, kita dah Syawal dah. Ya? Faham tak konteks dia? Kenapa takbir itu bermula pada lepas maghrib, bukan lepas subuh esoknya? Sebab waktu diukur pada waktu maghrib. Itu orang Islam. Dan syariat yang dulu pun begitulah. Turun saja matahari, bermulalah hari yang baru. Tetapi di dalam kalender orang Kristian buat Masihi dan sebagainya, waktu diukur pukul 12 malam baru bermula hari yang baru. Sedangkan kita tidak. Hari baru sebenarnya bermula waktu maghrib. Sebab itulah waktu maghrib kita jangan duduk berkeliaran, kerana pertukaran hari itu syaitan berkeliaran. Orang tua-tua dulu pesan lah. So dah petang dah, ataupun dekat disebut au qariban min dhalik, ataupun dah dekat-dekat asak dah. Macam mana nak perang ni, dah asak dah. Kita nak hampir menang, tapi saat lagi maghrib, bermaksud masuk hari Sabtu, kita dah kena letak senjata. Kalah kita saat lagi, pasal kita tak boleh lawan. Kalau pun dia serang kita. Maka ketika itulah faqala lisyamsi, berkatalah Nabi Yosua kepada matahari. Disebut kat sini, faqala, berkata Nabi Yosua, berkata siapa ni? Faqala siapa ini? Dia kat sini dia tak sebut nama, tapi orang fahamlah. Faqala, berkata siapa itu? Okay, man qala, siapa? Yosua bin Nun. Li, kepada asyamsi, matahari. Berkatalah Nabi Yosua kepada matahari.
Berkata Nabi Yusuf kepada matahari, wahai matahari, macam itulah. Innaka ma'murah wa ana ma'murun. Nabi Yusuf tengok, alamak, dah nak maghrib dah ni. Saat lagi masuk hari Sabtu, saat lagi naya kita. Kita semua kena letak senjata, tak boleh perang. Hari orang Bani Israel, hari Sabtu. Kalau kita letak senjata saat lagi, kita tengah leading 3-0 lah ni. Saat lagi kita tak boleh pegang bola, tak boleh sepak bola, mereka senang lah masuk gol. Nak buat gol mana ni? Maka Nabi Yusuf tengok matahari dan dia kata, ya Syams, wahai matahari, innaka ma'murah wa ana ma'murun. Engkau adalah makhluk Allah yang diperintahkan. Dari ma'murah. Ma'murah ni daripada perkataan amarun. Perintah. Okay. Amir, orang yang memerintahkan. Ma'murah, maf'un. Yang diperintahkan. So, innaka ma'murah. Hang ni makhluk Allah yang ditundukkan. Dalam matan yang lain, Sahih Muslim disebut yang ditundukkan. Sakhara. Tapi dalam matan ni disebutkan ma'mur, yang diperintahkan. Samalah. Wahai matahari, engkau pun makhluk Allah yang diperintah oleh Allah. Wa ana ma'murun, aku pun makhluk Allah yang diperintah oleh Allah menjalankan urusan aku. Engkau atas tanggungjawab engkau untuk dengar perintah Allah, aku pun atas tanggungjawab aku untuk dengar perintah Allah. Baik, kata Nabi Yusuf. Dah mula guruh dah. Allahumma ihbisha alaina. Lepas dia kata kat matahari macam tu, lepas Nabi Yusuf tengok matahari, dia kata kat matahari macam tu, dia kata tu, matahari tak kata balik lah. Dia tengok tadi tak, hang pun makhluk Allah, aku pun makhluk Allah. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi kerja, balik kerja malam-malam, jumpa hantu, macam tu, innaka ma'murah wa ana ma'murun. Hang pun tunduk dengan Allah, aku pun tunduk dengan Allah. Bila kita baca hadis ini pada zaman moden yang telah mengerti sains, dia akan kata macam tu lah, saya faham. Tapi kalau kita buka kitab-kitab yang lama, hadis-hadis bahkan yang lama-lama, memang akan menyebut matahari kerana sudut pandang zaman itu begitu. Bahkan yang saya sebut ini bukan saja datang daripada hadis, datang juga daripada Bible. Setujunya begitulah. Tapi para ahli sains mengkaji, bukan matahari yang pusing, bumi yang pusing mengelilingi. So should be bumi lah stop. Tapi kita kena faham macam ni. Kita duduk atas bumi, kita nampak macam matahari tu yang pusing. So dalam bahasa mudahnya, dengan zaman itu yang mungkin belum terbuka lagi pintu-pintu sains, maka dipaham oleh mereka matahari yang berjalan. So awak stop. Baik. Saya faham. Bila saya duk baca semalam kan, fikir aku nak cerita tajuk ni lagi, mesti orang akan tanya soalan ni. Betul lah. Orang akan tanya. Saya pun tanya soalan yang sama. Tapi saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu pendapat daripada guru kami. Dia kata pasti ada hikmah kenapa ayat ini dipertahankan. Sebab dalam kita belajar ilmu hadis kan, bagaimana bila ada hadis mukhalafah, bertentangan dengan sains, kita nak sokong yang mana? Sains ataupun hadis? Kalau hadis itu sahih, dia tak mungkin bertentangan dengan sains yang sahih. Baik. So macam mana kaedah dia? Tak apalah, ala-ala tuan-tuan dah buka isu ni, saya sambung, saya cerita. Memang kita belajar ni kelas. Katalah ada satu hadis daif yang mengatakan pasal hujan tu, taburan hujan sama. Ada dalam kalangan ulama hadis mengatakan, bila mana sains mendapati memang taburan hujan tiap-tiap tahun sama, so secara tak langsung hadis tadi tu daripada daif dia naik jadi hasan li ghairi. Ada orang bagi pendapat begitu. Okay, baik. Kita tak sangkal pendapat dia, kita hormat. Cuma uslub kami yang diajak oleh guru kami, Dr. Omar, dan guru-guru beliau, tak boleh diangkat hadis itu hanya kerana ada penemuan sains. Sebab fakta sains is always changeable. Fakta sains boleh berubah. Sejauh mana facts is a fact, sejauh mana fakta adalah fakta. Sebab science fact is changeable. Sejauh mana kita kata dia facts pun, dia changeable. Betul ya tuan? Setuju tak? So tak tahulah, mungkin ada ruang di luar sana yang kita tak tahu. Kemungkinan memang matahari ada function juga. Mungkin matahari yang pusing, kita tak tahu. Tapi di sudut
Orang kata apa? Hari ni kita faham bumi dah pusing. Saya nak ambil jalan yang paling tengah yang tak payah bergaduh dengan orang ni. Kita faham cara orang awam hari ni bumi dah pusing. Mengelilingi sistem solar kan. Kita faham macam tu lah. Hari ni sains ajak kita. Okey. Tetapi kenapa bertentangan? Hadis ni pula bukan kata riwayat biasa ni, muttafaqun alaih. Imam Bukhari dan Muslim. Penerangan yang pertama saya kata tadi, kemungkinan kerana zaman itu orang belum faham siapa yang pusing siapa. So untuk menjelaskan kepada orang, abang ialah macam kita lah tuan-tuan. Jangan kata dekat hadis. Kita sembang di rumah pun kita katakan matahari naik belah tu, matahari naik belah ni. Betul tak? Kita yang hidup 2020 pun kita cakap macam tu. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Kita kata, matahari naik belah ni, matahari naik belah ni. Kita pun cakap macam tu. Yang hidup 2020, yang dah tahu dah fakta sains. Bagaimana dengan Nabi dulu 1400 tahun? Bagaimana dengan ulama dulu yang mungkin tak terdedah dengan fakta, belum ada penemuan sains lagi? Ataupun kemungkinan fakta sains kita hari ni yang salah, hadis ni yang betul. Tak tahu tuan-tuan. Sebab tu saya kata tadi, science fact is changeable. Sebab tu kita tak boleh mengatakan by any mean yang fakta saya paling betul, illa melainkan Quran dan hadis yang sahih. Okay. Sebab tu bila saya baca yang ni, saya faham orang akan tanya benda ni, dan saya sendiri pun tertanya-tanya, kenapa jadi macam ni? Kenapa ada mukhalafah antara keduanya? Saya dah jelaskan tadi, kemungkinan sebagai isyarat nak bagi orang faham ya. Pasal hari ni pun manusia secara adatnya faham begitulah. Kita pun cakap macam tu kan, tu matahari naik dah tu kat sana. Padahal bukan matahari naik, bumi yang pusing. Kan? Kita pun cakap macam tu. Hari ni yang kita dah faham sains dah. Bagaimana dengan zaman dulu? Satu. Yang kedua, kemungkinan betul memang matahari itu yang pusing. Bertentangan dengan fakta sains hari ni. Kemungkinan fakta hari ni salah. Tak tahu. Okay. Tapi sebagai student sains kita pun faham bumi dah pusing. Tapi science fact is changeable. No? Dia berubah-ubah. Kemungkinan larah bahasa itu digunakan untuk memahamkan orang di sekeliling, sebab memang kita faham cara adat manusia, kita faham matahari pusing, padahal bukan, bumi yang pusing. So percakapan begitu hanya nak bagi orang faham ya. Satu. Yang kedua, kemungkinan memang betul, memang matahari yang pusing, bukan bumi yang pusing. Selama ini kita ditipu oleh sistem sains, tak tahu, ataupun sains belum jumpa penemuan yang baru. Mana tahu lagi 10 tahun ataupun lagi 2-3 tahun NASA ke ESA ke jumpa penemuan baru, oh silap, selama ni kita silap, bukan matahari yang pusing, rupanya bukan bumi yang pusing, rupanya matahari yang pusing. Selama ni kita tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Sains berubah tuan-tuan. Pluto tidak diiktiraf sebagai planet lagi sekarang. Huruf Z bakal dibuang daripada daftar kata-kata bahasa Inggeris. Berubah. Okay. Sebab tu saya kata hari ni dapatan sains mengatakan bumi yang pusing mengelilingi matahari. Tetapi Quran menyebutkan semua makhluknya berpusing. Bahkan DNA kita pun berpusing, bertawaf. Matahari juga ada sistem dia. Dia pun ada supernova, moyang dia kan, dia lagi besar daripada dia. Bima Sakti yang sebesar-besar Bima Sakti itu hanyalah salah satu galaksi daripada jutaan galaksi yang lain. Terlalu luas alam ini untuk kita claim fakta sains kita lah paling betul. Okay. Jadi bila kita berhadapan dengan hadis-hadis yang begini, kita yakin dan percaya pemilik kebenaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, Islam tidak menolak umatnya untuk mengkaji sains. Okay. Changeable itu bermaksud apa? Bermaksud sentiasa ada kajian baru, so that lead to any changeable. It's normal dalam dunia akademik. Imam Syafi'i juga ada qaul qadim, qaul jadid. It's always ada kalam yang baru. Kalau kita baca Manhaj Imam Syafi'i, berapa kali Imam Syafi'i tabik balik tu, tulis balik tu? Banyak kali. Okay. It's biasa. It is process of learning. Okay, satu perkara yang biasa. Jadi saya mohon kita jangan komen macam tu. Pasal apa? Dia yang pusing, dia pusing. Jangan komen macam tu. Pasal ni kita berinteraksi dengan hadis. Okay. Kita cuma boleh kata kemungkinan itu sebagai isyarat nak terang sahaja. Dan memang betul lah bumi yang pusing bukan matahari. Kemungkinan salah selama ni kita faham, sebenarnya memang betul matahari pusing bukan bumi pusing. Ataupun kemungkinan dua-dua pusing. Yang penting kita hormati Nabi SAW, kita hormati Quran, dan kita hormati juga sarjana sains. Itu kaedah saya. Quran pun sebut banyak kali matahari yang pusing masuk dan sebagainya. Kemungkinan itulah saya kata.
kemungkinan matahari itu dilihat sebagai jatuh dan naik, sedangkan bukan begitu. Ataupun sebenarnya fakta sebenar, memang dia yang pusing, bukan kita pusing. Berapa orang boleh pergi luar bumi, kan? Saya tak mahu lagi ada orang sains dia komen pula masuk ML Studio pula kata dia ni dia cerita berlawan dengan sains. Saya tak mahu macam tu. Saya bukan jenis saya. Sebab saya kata kita hormati orang-orang agama itu dengan cara mereka, dengan kefahaman mereka, dengan kita menghormati Quran dan hadis dan penemuan para ahli sains Islam ataupun bukan Islam selagi mana datang dengan inference, hipotesis dan sebagainya, kita hormat juga. Okey, hormat juga. Tetapi kita jelas Quran tak berubah. Tetapi sains changeable. Tentang teori gravity, teori upthrust force, teori buoyancy, macam-macam teori lagi berubah-ubah. Sampai ke hari ini, science is always changeable. Lepas ni, kita kena control the way kita cakap. Kita takut seolah-olah kalam kita itu macam mempertikaikan. Kenapa macam ni? Padahal, sebab yang kita cakap tu Nabi. Kan? So, kita kena hormat. Nabi tak mungkin salah. Okay? Tapi Ustaz, sains betul sains betul di situlah datangnya jamak. Kalau Nabi betul, sains betul, tak mungkin bertentangan. So kita kena datang dengan takwilan dia tu. Kemungkinan Nabi nak bagi sahabat faham je. Kemungkinan Nabi Yusuf nak bagi tentera dia faham je. Satu. Ataupun kemungkinan sains ini akan berubah juga nanti fakta dia. Mana tahu lagi 5 tahun NASA jumpa kajian baru, matahari yang pusing, bukan bumi. So kita tak boleh cepat mendabik dengan sains yang ada dalam dada kita. Sebab pemilik sains Allah Ta'ala yang lebih mengetahui kebenarannya. Okey, saya sambung. Seriau saya bila saya baca betul. Tapi apalah saya faham. Kadang-kadang kita akan terdetik soalan macam tu kan. Okey, baik saya sambung Baik. Farazafat yang tadi itulah kan. So dia kata lepas dia kata kepada matahari macam tu, dia doa kepada Allah, ya Allah, Allahumma ahbisha alaina. Tundukkan dia ke atas kami. Dalam matan Sahih Muslim disebut tunduk lah. Itu dalam yang ni dibawa ahbisna alaihi, tapi penterjemahan ni macam hentikan dia ataupun tundukkan dia ke atas kami. Fa'usibat hatta fatahallahu alaihi, maka matahari pun ditundukkan, dihentikan. Ataupun kalau tuan-tuan rasa macam saya tak boleh Ustaz, saya ni budak sains, pure sains, saya tak boleh terima lah. Okey dah, tak apalah. Kalau tak mau terima juga faham macam ni, tak apalah. Nak kata matahari pusing ke, bumi pusing ke, G-Shock pusing ke, tapi faham macam ni, masa terhenti. Kalau saya senang nak terjemuh cara bagi tak payah bergaduh, masa terhenti. Pergerakan zon waktu itu terhenti, tak main malam. Tak main malam. So mungkin itu lebih menenangkan hati budak-budak sains. So disebut fahusibat hatta fatahallahu alaih, dia berhenti masa itu. Dr. Strange boleh buat, kita tak persoalkan. Kenapa hadis kita persoalkan? Masa terhenti. Masa terhenti, maka tak main malam. Tak main malam, maka sempatlah. Belum masuk, bila tak main malam bermaksud tak masuk Sabtu. So sempat kita habiskan. Fatahallahu alaih. Dan Tuhan memenangkan mereka. Menang perang tu. Baik, saya sambung. Tapi memang dalam pengajian hadis, kita ada bab yang khusus. Bila mana hadis bertentangan, saya tunjuk kitab. Okey, bab kitab Naqdul Mutun Sunnah. Okey. Dumaini dengan Manhaj Naqdil Matni. Memang dia bincang bab naqad, bab kritikan matan. Ada bab yang mukhalafah fit tarikh, yang bertentangan dengan dalam sejarah ataupun mukhalafah ma'a tarikh dengan sejarah kan, yang bertentangan dengan sejarah, yang bertentangan dengan fakta, yang bertentangan dengan sains. Macam mana kedudukan hadis tersebut dibincangkan. Kalau kita nak perbincangan yang lebih tinggi ilmiah, kita mungkin boleh buat satu kelas yang lain. So menang perang tu. Fatahallahu alaihi, belakang domir tu kaum tu lah, menang ke atas mereka tu adalah kaum tersebut yang dimenangi. Bani Israil menang ke atas depa tu, kaum Jabbar itu. Baik. So bila menang, yang ni menarik. Bab ni menarik, saya kena cerita juga. Okey. Kenapa menarik dia? Bila dah menang dah, fajama'al ghanaim. Ghanimah. Dia jamak. Ghanaim bermaksud apa? Ghanimah, harta rampasan perang. Bila kita menang, harta perang halal, boleh ambil. So depa kumpul.
Fajama'al ghanaim faja'at yakni nar. Ini menarik. Siapa dia berkumpul tuan? Siapa dia berkumpul? Hadis ni sebut ni, okey. Selepas menang perang, Nabi Yusuf arahkan tentera-tentera kita kumpul semua harta ni tak di satu tempat. Why? Dia kumpul semua di satu tempat menantikan kedatangan sesuatu. Apa yang datang? Faja'at, maka datanglah. Apa dia yang datang tu? Disebut oleh Nabi, yakni an-nar, api. Api mai all the way from langit. Okey. Rupanya harta itu dikumpulkan, diletak di satu kawasan lapang dengan tujuan untuk serahkan kepada Allah Ta'ala. Kita pada erti kata our submission akan ada sebagai tanda penerimaan amalan perang mereka itu. Maka harta itu haram untuk mereka makan dan pakai. Tetapi harta itu haruslah dikumpulkan di satu tempat. Api akan datang daripada langit dan sambak harta tu. Itu syariat zaman itu. Bahkan itulah syariat sebelum kita pun. Ingat tak kisah anak Nabi Adam, Habil dengan Qabil? Kena menyembahkan korban masing-masing. Seorang bagi binatang ternak dia yang kuat, yang sihat. Seorang bagi hasil tanaman dia yang dah kotak, yang dah buruk. Maka datang api, bakar, sambak binatang ternak yang Habil punya kan. Sama konsep dia dengan hadis ini. Iaitu selepas menang perang, harta-harta dikumpul satu tempat, tunggu sekejap lagi api mai sambak harta tu, bermaksud Allah Ta'ala telah terima amalan kamu. Yakni amalan apa? Amalan kamu perang, jihad di jalan Allah Ta'ala ni. Itu penjelasan dia. Menantikan api datang, litakulaha, untuk memakannya. Ha ni kembali apa? Ha ni isyarat kepada apa? Kepada Allahumma salli ala Muhammad. Ghanaim itu tadi. Memakan ghanaim tadi tu. Maka Nabi Yusuf perintahkan askar semua kumpul barang di tengah-tengah agar api sambak makan harta rampasan perang ni. So bermaksud Allah Ta'ala telah terima amalan kita. So dia ada satu indikator yang mereka boleh tahu Allah Ta'ala terima ke tak terima. Kelebihan hikmah di sudut itulah. Kita tak tahu kan. Tapi kita berharap sangkaan kita kepada Allah Ta'ala terima amalan kita kan. Tetapi untuk orang umat sebelum kita, mereka telah ada satu indikator, satu SOP. Nak tahu Allah Ta'ala terima tak terima kita punya submission ini, jihad kita ini. Lepas perang kumpul harta semua, tunggu lagi api sambak, yes, Allah Ta'ala telah terima. Baik. Kemudian malangnya falam tat'amha, tunggu, api tak mai. Pelik. Train lambat ke apa ke, tak mai. Maka Nabi Yosua start to smell something fishy. Dia mula rasa something yang tak kena. There is something wrong somewhere. Why that particular fire lah, api secara khusus lah, api yang menerima submission para hamba ni, tak datang sambar, tak datang makan harta kita ni. Dalam kitab lama dia sebut makan lah, tapi kita faham bahasa kita sambak lah kan. Okay. Kenapa tak mai? Mesti mereka ni ada buat apa-apa belakang aku ni. Bani Israel kan tuan, biasa Bani Israel ini yang dah terbaik dah ni, yang willing to turun ke medan tempur dah ni, yang terbaik dalam kalangan Bani Israel, itu pun buat perangai juga. Yang kata Bani Israel ni macam tu lah. Bani Israel ni nak terang lagu Bani Israel ni, tuan-tuan buka surah Baqarah baca. Satu bangsa yang tak tahu nak habaq. Dahsyat dia ni punya, orang Penang kata korang ajak. Dahsyat sangat. Saya dah pernah cerita dalam kuliah-kuliah sebelum ni bagaimana mereka lawan Nabi Musa, mereka pergi sembah kepala lembu, banyak lah kan. Ini pun buat perangai lagi. Sedangkan yang buat perangai ni, yang the best dah among Bani Israel tu, yang paling warak sekali dah, yang paling warak sekali dah, itu pun buat perangai sampai Nabi Yusuf tunggu api tak mai-mai. Tunggu api tak datang-datang. So bila api tak datang sambar kita punya harta rampasan perang ni, bermaksud Allah Ta'ala tak terima jihad kita ni. Penat perang saja ni tak dapat apa ni. Tetapi kenapa Allah Ta'ala tak terima? Itu persoalan dia. Nabi Yosua ada penjelasan dia. Apa yang Nabi Yosua buat? Okey.
faqala inna fikum ghulula. Ghulula ni ghululan. Dia bagi tanwin fathatain kat belakang ni, dia alamat isim. Dia orang pembuat, orang pelaku lah. Kata Nabi Yeshua, inna fikum ghulula, dalam kalangan kamu ni ada yang ghulul, ada yang buat ghulul. Ghulul bermakna apa? Dari di sini buat footnote, al-ghulul bermakna al-khiyanat was-sadiqati fil ghanimah, orang yang pecah amanah, khianat, dan sarqat, dan curi fil ghanimah, harta rampasan perang tu. Curi bulan bokek. Rupanya depa ni tak ada accountability. Memang depa kumpul pergi tengah padang, rupanya sempat juga masuk poket sikit. Ada panggil lagu tu. Dulu pun ada dah. Lah buat tak ada. Dia bagi, tapi hak masuk poket pun ada. Ini bukan cerita tipu manusia. Ini cerita nak tipu Tuhan. Mana boleh tipu Allah Ta'ala? Tak boleh tipu. Tapi yang kata Bani Israel tu, sis cuba, bro cuba. Dia nak cuba juga. Cuba tipu Tuhan. Mana boleh tipu? Kita nak tipu accountant pun tak boleh. Dia main audit tu, dia pandai tengok kita kona buat kreatif accounting ke mana. Dia tahu dia ni muhur. Pun tak boleh tipu. Macam mana nak tipu Tuhan? Tapi Bani Israel, bro cuba. Dia nak cuba. Nak try juga. Mana boleh tipu? Tapi inilah Bani Israel. Maka tuan-tuan, kata Nabi Yeshua, dalam kalangan kamu ni, inna fikum ghulula, dalam kalangan kamu ni ada yang curi. Ada yang ghulula ni dia mencuri lah, tapi dia khusus. Maksud ghulul maksud khusus ghulul ni bermaksud orang yang khianat, wasariqatil fil ghanimah, orang yang khianat dan mencuri, menyembunyikan harta perang. Itu ghulul. Ghalil, ataupun bila dimasukkan dalam jumlah dalam ayat, dia jadi ghulul lah, dia duduk belakang. Tak apa, itu perbincangan yang atas bahasa. Baik, saya sambung. Maka kata Nabi Yeshua, hampa ni, dalam kalangan hampa ni ada yang ambil harta tak buah habis ni. Betul tak? Seorang pun tak mengaku. Nabi Yeshua kata, cepat, mengaku kah? Saat lagi aku buat keluar. Saya tambah tak elok. Nabi Yeshua kata, mengaku cepat. Mengaku. Siapa yang sorok barang dalam poket, siapa yang bubuh dalam bonet kereta, siapa yang bubuh bawah seat motor RZ 70,000, siapa? Abang kan? Cepat. Api tak main ni. Kita perang saja penat ni. Kita buat kemenangan kita tanpa reda. Macam mana? Cepat-cepat bagi. Siapa pun tak bagi. Sengap. Pakat dia apa? Siapa pun tak bagi. Semua pakat tak mengaku ni. Buat tak tahu, buat bodoh, bersiru kan. Nabi Yeshua kata, tolonglah bagi letak harta ni balik. Ni kita tengah kumpul ni, sagi api nak main makan. Buat tak tahu ya. Tapi tuan-tuan, yang sedang memberi arahan kepada mereka ni bukan presiden parti. Yang memberi arahan kepada mereka ini Nabi Allah. So, karamat. Ada karamah. So, Nabi Yeshua tak apa. Tak mengaku, tak apa. Baik. Kata Nabi Yeshua, senang ya. Berbaris semua. Lah ni semua berbaris. Hantar setiap seorang daripada kabilah hampa, kepala kabilah. Berapa orang kabilah dia apa? 12 kan? Mai duduk depan aku. Okey. Faltubayani qabilatuka. Falaziqat yadun rajulain aw salasah biyadihi. So maka kata Nabi Yeshua, bani beratok semua depan aku, letak setiap ke depan kabilah hampa ni, kepala hampa, setiap seorang kena salam dengan aku. Faltubayani qabilatuka. Setiap seorang aku akan pergi salam dengan ketua kabilah dia, aku akan salam setiap seorang. Nabi nak buat apa salam? Tak apa, salam ya. Apa aku nak buat? Hampa jangan tanya. Yang pasti hampa ada curi harta, tapi hampa tak mau mengaku. Tak apa, mai aku nak salam seorang-seorang. Oh, ini kaedah dia. Nampak menarik Nabi Yeshua ni. Okey. Saya sambung. Falaziqat yadu rajulain aw salasatin biyadihi. Bila salam tu, dua ataupun tiga. Nabi sebut dua orang, rajulain aw salasah, dua atau tiga. Bermaksud lebih daripada seorang.
yang salam dengan Nabi Yoshua, apa berlaku? Falaziqat yadu falaziqat, lekat. Dia salam dengan Nabi Yoshua, tangan lekat, tarik. Bukan ada gambar, lebih lekat. Nak bohong tak boleh. Tuan-tuan dengan main. Dalam ramai-ramai ketua kabilah dia salam tu, 2 ke 3 orang yang salam tangan lekat. Selagi yang tak mengaku, tangan tak lepas. Tuan, kat rumah Nabi Yoshua. Mengaku dah ambil, mengaku dah, tak mengaku. Ni tangan lekat ni. Tabah tarik kalau boleh tarik. Tak boleh tarik. Allah Ta'ala tunjuk kat rumah Nabi Yoshua. Okey. Baik. Maka faqala, kata Nabi Yoshua, dah salam tu dengan 2-3 orang yang lekat tangan dia tu, kata Nabi Yoshua, fikum al-ghululu, dekat kamu ni ada, dalam kalangan kamu ni ada penyamun tu. Kan dia salam dengan ketua kabilah kan, tentera ramai, so dia salam dengan ketua kabilah yang terlekat tangan tu. Nabi Yoshua kata kat ketua dia, fikum, dalam kalangan kabilah hang ni ghulul, ada yang curi tu, penyamun tu ada dalam ni, cek macam tu. Okay. Kita tak boleh buat begitu tuan-tuan. Sekejap lagi kita hilang barang, kita main kau nak salam seorang-seorang. Jenuh salam kan. Tapi mana nak tahu Allah Ta'ala nak bagi, boleh ya kan. Kok kita dengan niat yang elok, kita ni mazlum, terzalim atau tercuri, kita niat, ya Allah berilah aku bantuan, ma'unah, seperti mana yang dapat Nabi Yoshua pegang orang tu tangan telakat tu. Mana nak tahu kan. Tapi adat kata dengan perangai kita ni tak dapat kan. Tapi tak salah nak harap. Baik, saya sambung. Maka kata Nabi Yoshua kepada dia tu, kepada ketua tu, fikumul ghululu, dalam kalangan hang ni ada yang ghulul tadi tu yang kita sebut tu kan, yang khianat, yang khianat, dia yang sadaqat, ghanimah kan, ghulul. So dalam kalangan hang ni ada, dalam kalangan kabilah hang ni ada yang curi tu. Cek. Okey, baik. Kemudian ketua kabilah pun cek. Bagilah cepatlah orang nak balik awal ni. Penting kan tak? Kita dulu kan zaman kita sekolah, kalau ada member curi barang orang ke, cikgu tahan dalam kelas, tak bagi balik. Kita punya angin kita cepatlah siapa curi bagilah kan. Orang nak balik Kami dulu asrama, member hilang handset ke hilang apa tau. Warden tak bagi balik. Minggu tu kita punya bengang, kata cepatlah siapa yang curi handset ni bagilah balik. Orang nak minggu ni nak balik tengok Dragon Ball bagi gaya hat 9.5 bagi kan. Kita punya geram siapa yang penyamun tu kan. Sama macam ni. Ketua kabinet kata kat anak buah dia, siapa yang ambil ni cepatlah bagi orang nak balik rumah ni. Sebab hampa 2-3 orang ni tertunda api tak main hampa pun. Lah cepatlah lagu tu lah. Kat rumah tadi maksud saya tu kalau kita nak yang saya bagi contoh tu lah. Saya sebut kat rumah tadi mukjizat. Mukjizat Nabi. Memang kan dalam Dalilul Falihin disebutkan mukjizat. Min mukjizati Nabi Yoshua. Terima kasih Hafizul Shahabuddin. Baik. Dia begitulah ulama karamah. Nabi selepas dapat wahyu mukjizat, sebelum dapat wahyu irhas. Kalau datang kepada sesuatu kaum sebagai pertolongan secara generally kepada satu kaum, disebut sebagai ma'unah. Baik, terima kasih Hafizul Shahabuddin. Baik, saya sambung. Maka tuan-tuan, saya baca sikit gini, ada 2-3 baris. Maka ketua kabilah pun bertanya lah, ketua kabilah yang tangan terlekat tadi tu tanya, cepat habis tangan aku duduk lekat lama ni. Kata kepada anak buah dia, cepatlah. Maka keluarlah 3-4 orang Armada Astagfirullahaladzim, esko pemuda ni lah, muda-muda ni lah, nakai ni. Faja'u bi ra'sin misli ra'si baqaratin minaz zahab. Maka dalam tengah-tengah keluarlah 3-4 orang yang menyamun sebenak tu. Bukan ketua ni yang curi, tapi ketua ni yang tangan terlekat. Penyamun tu anak-anak buah dia. Dia duk marah-marah lah, keluarlah 2-3 orang ni keluar. Membawa apa ni? Membawa faja'u bi ra'sin, bawa satu kepala misli ra'si baqarah. Yang nak habaq tak tahu, tapi Nabi kata kepala tu macam kepala lembu. Betul tak? Baqarah minaz zahab, yang diperbuat daripada emas. Depa curi kepala lembu mah lah, senang kata. Tapi Nabi sebut faja'u bi ra'sin, depa keluar dengan depa bawa emas satu kepala yang mislu, yang seumpama ra'su baqarah, kepala lembu, minaz zahab, yang diperbuat daripada emas. Duk ingatkan curi sekupang 2 rupang, curi 3-4 benda pen ke apa ke, dia curi kepala lembu tu puak ni.
Tak tahu mana buat apa dengan curian tu kan. Maka tuan-tuan, okey, saya sambung. Fawada'aha, dan dia letaklah benda tu kan. Bila letak dah mengaku dah letak, tiba-tiba faja'atin nar fa'akalatha, maka datanglah api tu. Faja'atin nar, datanglah api yang saya cerita tadi tu, syariat zaman depa tu, api tu mai fa'akalatha, dan makan semua sekali lah. Okay? Menandakan perbuatan mereka itu, peperangan mereka itu, submission mereka itu had been submitted to God. Bukan Allah Ta'ala tak perlukan berharta tu. Cuma nak beritahu, saya lagi dia terang bawah ni. Zaman itu begitu. Ghanimah tak boleh buat balik makan. Syariat zaman kita boleh. Boleh dibedak. Okey. Berapa per 5 kembali kepada kerajaan, 1/5 kan dalam bidang negara sebut. Okay, yang lain ambil kepada tentera kan. Tetapi dalam syariat zaman sebelum kita, min qablina, sebelum kita tak boleh. Harta perang, ghanimah tak boleh ambil buat balik. Kena kumpul satu tempat, saat lagi api nanti mai turun sambak. Bermaksud diterimalah amalan jihad kita itu. Seperti mana yang dibuat oleh Habil dan Qabil yang api mai sambak korban mereka itu. Begitulah ke atas Bani Israel juga. Tetapi untuk kita berbeza. Kenapa? Kerana doa yang kita doa tu. Okay. Ya Allah, apa nama Allah? Dia bila nak sebut dia lupa. Isran tu, Isran apa? Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Doa tu kita doa dalam Quran kan. Jangan kamu ya Allah, janganlah berikan kami satu bebanan yang seperti mana yang telah engkau berikan kepada umat sebelum kami. Kalau tuan-tuan buka dalam tafsir disebut bagaimana syarah ayat tu yang lebih kemah lah. Bermaksud ayat ini memberi satu penanda aras, umat sebelum kita bebanan mereka lebih berat. Taklif ke atas mereka lebih berat. Okay? Kalau buat dosa, kan dalam surah Baqarah sebut faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu. Tapi kalau tuan-tuan buka tafsir, dibincangkan bunuh diri tu adakah bunuh diri sendiri ataupun kawan dia kena bunuh dia. Bincang itulah. Tapi zaman kita tak perlu sampai tahap tu. Okay? Begitu juga dalam bab kefarduan solat, dalam bab kefarduan puasa, senantiasa mereka itu lebih banyak, lebih berat daripada kita. Kita ringan banyak. Salah satu bukti yang lain, harta rampasan perang. Tuan-tuan, Bani Israel curi kepala lembu. Bani Melayu ni curi lembu terus bola kereta. Baiklah, saya sambung, saya tak mahu ni. Saya nak merkit ni. Baik. Maka faja'atin nar fa'akalat, api pun datang sambat makan. Okey. Baik. So, diterimalah amalan tersebut. So, dijelaskan oleh Nabi SAW, falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana. Nabi sebut, falam tahillu, tak boleh lah, tak halal. Lebih sedap. Tak halal ghanaim, ghanimah. Tak halal untuk umat-umat sebelum kita ni, Nabi kata, untuk makan harta ghanimah. Tak halal. Depa kena letak dekat tengah-tengah, api makan. Summa ahallallahu lana al-ghanaim. Kemudian bila mai zaman kita, umat aku, Nabi kata ni, summa ahallallahu lana ghanaim. Kemudian mai zaman kita, barulah Allah Ta'ala halalkan. Tentera Islam, umat Rasulullah, harta ghanimah boleh ambil, halal, boleh bahagi. Serah 1/5 pada kerajaan, boleh bahagi. Hamba boleh ambil dan sebagainya. Halal untuk kita. Sedangkan umat sebelum kita tak boleh ambil. Kena letak di tengah-tengah, nanti api mai sambak. Okey. Banyaklah Tuhan ringankan kat kita hari ni tau. Baik. Lamma ra'a dha'fana wa ajzana fa ahallaha lana. Tapi kenapa yang Allah Ta'ala halal kat kita, kat depa tidak? Nabi sebut dah siap-siap. Kenapa dekat kita halal, dekat depa tak halal? Sebab kata Nabi, lamma ra'a dha'fana wa ajzana fa ahallaha lana. Memandangkan kita ini dhaif, fa ajazna, lemah, miskin, dhaif, lembek. Umat kita ni dhaif belaka ni, lembek dan lemah belaka. Lembek dan lemah belaka. Tak usah duk pompang-pompang kemas sebab kita ni boleh gegak satu bumi. Tak ada apa pun kita ni.
Nah, ramai-ramai buat ramai boleh. Seorang tuang balik ya. Tu cerita dia bangsa apa kita ni. Siapa boleh gitulah. Saya pun samalah. Sembang apa. Kan? Tapi bukan main dengan rantai, dengan bangga, dengan tatu. Oh, aku main. Tapi tak ada apa pun. Sembang lah kemas. Kan? Tak ada apa pun. Nabi dah kata dah, kita ini daif. Ajuz. Ajzana ni maksud lembek, lemah, fizikal tak kuat. Tak tahu mana. Itulah. Tak tahu mana macam bunyi ayat Quran bukan. Tak tahu mana yang orang tahu. Tak tahu mana ni. Tak ada apa. Sembang lah kemas. Tak ada apa. Ayat je mau kemas. Tapi dalam kosong apa pun tak. Isi apa pun tak ada. Tak perlu ramai 3-4 orang. Ramai seorang pun sudah tumbang. Sembang je lebih. Selalu orang kalau yang dia cekang ni, dia tak cakap banyak. Dia tak sembang kemas. Dia tak sembang darah. Di dalam diam menyusun gerakan. Itu bibit pikir mereka lah. Dia tak sembang darah. Ikut suka mereka lah. Lagi mana beliau darah lah. Tapi kalau saya, kalau orang tanya saya, hang ni kemah? Hang kuat tak? Saya tak kuat. Hang ni kira champion tak? Saya tak champion. Saya lembek. Orang buku saya teriak. Saya buat dia senang. Nah, dia buat kemah apa? Kita sembang apa tuan-tuan? Kita ni buat badan gym, bubuh minum protein lah, kukit-kukit, badan tah, baju dia ketat semua. Mai selumbak masuk ke kuku. Teriak tuan-tuan. Selumbak. Tuan-tuan tahu selumbak. Selumbak masa KL apa? Selumbak masuk celah kuku. Teriak lagi tak keluar. Tahu? Sembang apa? Manusia tak ada apa tuan. Umat masuk aku jadi sembang apa orang Penang apa. Dah gitulah. Dan Nabi kata dah kan, lamma ra'a da'fana wa ajazna wa ajzana fa ahallaha lana. Disebabkan kita ni lembek, lemah, tak ada apa, lembek, nak ada duit nak cari kereta, tak larat nak pergi kerja, 2-3-4 kerja nak kena buat, tak apalah, dapat atas rampasan perang ni, ambil lah, bahagilah. Tapi umat dulu tak boleh hang curi kepala lembu pun Tuhan tuntut. Ada audit. Yang audit tu apa? Api tu. Masing-masing ada pro and con. Allah Ta'ala maha adil. Kelebihan untuk kita, kita dapat harta perang tu, kita lihat balik, tak penat sangat perang dapat harta. Kelebihan untuk mereka, mereka telah confirm tahu masa tu juga yang Tuhan terima amalan mereka. So kedua-duanya ada kelebihan. Okay? Allah Ta'ala maha adil. Oh, selumbar, bahasa KL selumbar. Saya panggil selumbar. So di sini dia tulis muttafaqun alaih. Okey, diriwayatkan kha. Kalau saya boleh tunjuk kat tuan-tuan, nampak tak? Kha ni bermaksud dalam riwayat Sahih Bukhari, tak nampak kecil sangat tu. Mim bermaksud riwayat Imam Muslim. Okey, Imam Bukhari riwayat hadis nombor 3124, Imam Muslim riwayat dalam hadis nombor 1747. Dia buat kurungan di bawah itu muttafaqun alaih. Sudah jelas kat tuan-tuan malam tu, tuan ingat kan? Bila kata muttafaqun alaih, Imam Bukhari riwayat dengan sanad yang sama, Imam Muslim riwayat dengan sanad yang sama. Bila kedua-dua imamain kabirain jalilain ini riwayat dengan kedua sanad yang sama, maka disebut dalam istilah hadis sebagai muttafaqun alaih. Kalau Imam Bukhari riwayat, Imam Muslim riwayat, tetapi tak sama sanad. Sanad tak sama. Tapi hadis yang sama, habis sanad tu tak sama. Tapi kedua-dua riwayat, dia sekadar sahihain. Diriwayatkan dalam sahihain. Tapi kalau dua-dua riwayat dengan jaluran sanad yang sama, muttafaqun alaih, kuatlah. Okey, kuat. Okey, jadi itulah hadis yang kita bincangkan hari ini, kisah bagaimana terhentinya matahari di dalam peperangan Baitul Maqdis yang dipimpin oleh Nabi Yusha' bin Nun yang memenangkan kaum beriman dalam kalangan Bani Israel. Wallahu ta'ala a'la. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.